أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita pada minggu ini dalam kuliah sirah kita sepenuh Maulidin Nabi yang akan kita sambut dalam masa 2 minggu daripada sekarang, iaitu pada 18 ataupun 19 hari bulan 10. Pada bulan ini kita sama-sama menyorot kembali kisah Rasulullah SAW yang juga menjadi tajuk ataupun subjek kuliah kita, iaitu sirah Rasulullah SAW. Dan kita apabila kita menyebut berkenaan dengan kelahiran Nabi ataupun Maulidin Nabi, yang penting adalah kita beriman kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Dan ini terkandung di dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang bermaksud tidak ada ilah, yaitu tidak ada sembahan selain daripada Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul kepada Allah. Persaksian kita tidak akan sempurna hanya kita bersaksi bahawa Tuhan kita adalah Allah sahaja. Jadi persaksian kita belum sempurna. Mesti juga kita sambung syahadah kita ataupun persaksian kita bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kenapa penting kita mempersaksikan bahawa Nabi Muhammad Rasulullah? Kerana Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan baginda sebagai penjelas kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Maka menolak kerasulan Nabi berarti kita menolak seorang yang diutuskan oleh Allah. Kemudian menolak penjelasan kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah berarti juga menolak perjalanan hidup dan perjuangan yang mesti dicontohi oleh kita, yaitu mengikut kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW. Ini penting sangat. Sebab apa? Sebab ramai dari kalangan umat di dunia ini yang menolak ketuhanan Allah. Kemudian sebahagian lagi manusia menerima ketuhanan Allah tetapi menolak kerasulan Rasulullah. Di antaranya penduduk-penduduk di Mekah, ramai dari kalangan mereka itu yang menerima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Dan ini dibuktikan di dalam doa-doa mereka. Doa-doa ramai orang-orang jahiliyah di zaman Nabi, mereka menggunakan perkataan Allah, Allahumma, 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 Ya Allah, Ya Allah. Jadi mereka menganggap Allah Subhanahu Wa Taala memang mempunyai sifat ketuhanan yang berkuasa. Kemudian bukan orang-orang Mekah sahaja, tuan-tuan. Iblis laknatullah alaih, dia mempercayai wujudnya Tuhan.
wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat dia lebih mempercayai Allah ini, kewujudan Allah Ta'ala ini lebih daripada ramai manusia yang mengaku beragama Islam. Apa tidaknya iblis berdialog dengan Allah Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hasrat ini kepada malaikat dan kepada golongan iblis, yang ketika itu mereka semuanya beriman kepada Allah. Kemudian apabila Allah Ta'ala menyatakan hasrat ini, maka malaikat juga berdialog. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, adakah engkau hendak menciptakan satu jenis makhluk di atas muka bumi ini yang akan membuat kerosakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah? Ini dialog, ya. Kemudian Allah Ta'ala tetap dengan hasratnya menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan Allah Ta'ala berkata kepada malaikat iblis, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang korang tak tahu. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan menyuruh iblis, malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sujud hormat kepada makhluk manusia ini, malaikat sujud, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan angkuh, lalu tergolonglah ia dalam golongan orang-orang yang kafir. Jadi kita kena ingat, iblis bukan tak percaya Allah, dia mempercayai Allah, dia mempercayai kewujudan Allah, dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia menjadi kafir bukan sebab dia tidak percaya Allah wujud, tetapi dia menjadi kafir kerana dia aba wastakbara, dia enggan dan dia angkuh. Maka siapa yang enggan dan angkuh, tergolong dia dalam golongan orang-orang yang kafir. Apa maksud enggan dan angkuh? Enggan dan angkuh terhadap perintah Allah, ya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bukan semata-mata hendak manusia ini mempercayai dia wujud. Itu semata-mata tidak cukup, ya, tidak cukup hanya sekadar mempercayai Allah Ta'ala itu wujud. Kenapa ini penting? Sebab ramai dari kalangan masyarakat kita, asalkan dia dah percaya Allah Ta'ala wujud, sudah, dia dah berpuas hati. Itu orang Buddha tu dia tak percaya Allah Ta'ala. Itu orang Hindu tu lagi dia tak percaya Allah Ta'ala. Saya percaya. Dia kata saya percaya tu, dia dah beriman dah tu. Belum tentu lagi. Persoalannya, adakah dia mahu tunduk dan patuh? Lawan kepada tunduk dan patuh, enggan dan engkar. Dan dua sifat ini, enggan dan engkar ini, menjadikan iblis kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur, tapi dia percaya Allah Ta'ala wujud. Dia berdialog lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana pula dia tak percaya Allah Ta'ala wujud? Dia berdialog dengan Allah. Tergolong dia dalam golongan orang-orang yang kafir. Jadi kita buat cerita ni kerana apa? Kita nak menerangkan tentang sirah Rasulullah SAW, bahawa di Mekah ramai orang-orang Mekah, termasuklah pembesar-pembesarnya, yang mempercayai Allah Ta'ala berkuasa, dan mereka berdoa lagi kepada Allah. Di antara yang berdoa kepada Allah adalah Abu Jahal. Dia berdoa, Allahumma aqta'u min rahmi, Allahumma aqta'u min rahmi, Allahumma aqta'u min rahmi. Dalam peperangan Badar, sebelum bermula perang Badar, Nabi di ujung sana berdoa, dia di ujung sini berdoa juga. Nabi pun kata Allahumma, yang ni pun kata Allahumma juga. Abu Jahal pun kata Allahumma juga. Nabi kata Allahumma nasruka alladhi wa'adtani, Allahumma nasruka alladhi wa'adtani, Allahumma nasruka alladhi wa'adtani. Ya Allah, kemenangan yang kau telah janjikan kepada aku, maksudnya bagilah kemenangan pada ini dalam peperangan Badar.
Yang Abu Jahal pula kata, Allahumma aqta'lu min Allahumma aqta'lu, ya Allah, hapuskanlah orang yang banyak memecah belahkan saudara mara. Dia kata dituduh Nabi Muhammad memecah belahkan saudara mara. Di Mekah ada dia, dah ada elok semua saudara mara semua elok, anak beranak elok. Tiba-tiba dengan dakwah Nabi Muhammad ini, abah masuk Islam, anak tak masuk Islam, emak masuk Islam, adik tak masuk Islam. Jadi pecah. Jadi hapuskanlah ya Allah orang yang banyak memutuskan silaturahim. Sebenarnya orang Mekah ramai nak masuk Islam, tapi takut dengan ancaman daripada pembesar-pembesar Quraisy. Buktinya bila hari pembukaan Mekah dan semua pemimpin Mekah kalah, dikepung oleh tentera Islam yang berakhir dengan pembukaan bandar Mekah jatuh ke tangan Islam, semua orang masuk Islam. Hampir semua orang masuk agama Islam sebab mereka tahu bahawa agama Islam ini benar. Mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin, dan mereka tahu Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya adalah tukang-tukang eksploitasi yang telah memerah keringat mereka, yang telah menipu dalam perniagaan, yang telah meluaskan skandal-skandal di Mekah, pelacuran arak dan sebagainya. Itulah muka-muka durjana yang telah merosakkan keluarga-keluarga mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bila peperangan Badar berakhir dengan kemenangan tentera Islam, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau kamu berdoa tadi sebelum perang, ya Allah hancurkanlah orang paling banyak memutuskan silaturahim, telah datang perkenan doa kamu. Allah perkenankan doa kamu. Allah perkenankan doa Nabi Muhammad, memenangkan seperti mana yang dia telah berjanji kepada Rasulullah. Allah Ta'ala juga telah membenarkan dan memperkenankan doa Abu Jahal. In tastaftihu, kalau kamu berdoa kepada Allah, faqad ja'akumul fath. Datanglah kemenangan. Kemenangan telah datang, kemenangan maknanya telah datang pengkabulan doa kamu. Kamu yang paling banyak memutuskan silaturahim. Orang nak masuk Islam, kamu halang. Nabi Muhammad nak bawa benda baik, kamu fitnah dia. Sekarang memang Allah perkenankan doa kamu, kamulah yang banyak memutuskan silaturahim. Bahkan Abu Jahal terbunuh dalam peperangan Badar. Jadi apa saya nak cerita di sini, iaitu di Mekah mereka, sebahagian daripada mereka, kita boleh kata kebanyakan mereka, ya, mempercayai Allah sebagai Tuhan yang berkuasa. Allah Ta'ala wujud. Mereka memperakui, tetapi mereka tidak memperakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Yang ini persoalannya. Mereka tidak mahu mengikut Muhammad dengan berbagai-bagai alasan. Alasan yang paling besar adalah mereka tidak mahu meninggalkan hawa nafsu mereka. Mereka tahu kalau mereka mengikut Muhammad, maka mereka terpaksa mengikut segala ajarannya dan segala hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharamkan arak, mengharamkan riba, mengharamkan zina, mengharamkan qazaf, mengajak berbuat baik, menghapuskan perbezaan kasta. Tak ada kasta sana, tak ada kasta sini. Perbezaan kemuliaan adalah takwa. Semua ini bertentangan dengan adat kebiasaan mereka yang mereka telah eksploitasikan. Jadi ini adalah petunjuk sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita menyambut Maulid Nabi, kita beriman dengan Nabi Muhammad sebagai seorang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menerangkan Al-Quran. Dan Al-Quran tidak dapat difahami hanya dengan membaca kitab sahaja. Tidak dapat kita nak faham Quran hanya dengan membaca kitab sahaja. Ibarat sekolah dah mula, anak-anak kita nak sekolah, pergi sekolah, beli buku, balik rumah baca sendiri. Faham ke? Faham kita tidak? Matematik ke, sains ke, fiqh ke, beli buku baca sendiri.
Cikgu tak ada, tak faham. Ataupun kalau faham, nampak macam faham. Cuba periksa tengok. Kita tanya anak kita, dah baca dah? Baca, faham tak? Faham. Cuba tengok periksa. Kalau tak dapat corak, ya, 20%, 10%, memerlukan guru. Maka Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, kemudian Allah Taala utuskan guru, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikut Al-Quran, ikut guru, ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak percaya lagi, memang kena ikut guru. Kita nak ikut Quran saja, tak payah ikut hadis, tak payah ikut sirah. Allah Taala turunkan ayat lagi. Wa nazzalna 'alaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepada kamu Al-Quran. Kami turunkan kepada kamu Al-Quran supaya kamu, wahai Muhammad, menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka. Maknanya Nabi ini menjelaskan Al-Quran. Maknanya tuan-tuan, kalau kita baca hadis yang beribu-ribu hadis tu, semuanya nak menjelaskan Al-Quran. Kemudian tuan-tuan, kalau kita membaca sirah Nabi, daripada lahir, maulid Nabi yang kita akan sambut 2 minggu lagi, kemudian Nabi menerima wahyu, kemudian Nabi mengajak sahabat-sahabatnya beriman, kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada seluruh orang Arab tentang Islam, kemudian mereka ditindas, diseksa, difitnah. Itu semuanya adalah petunjuk. Semuanya adalah jalan yang akan dilalui oleh orang-orang yang beriman, sekiranya mereka benar-benar mengikut petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka terpaksa berkorban. Bila kita dengar Nabi terpaksa berkorban, berhijrah, meninggalkan harta benda, sahabat-sahabat pun macam itu juga, sebenarnya itu petunjuk kepada kita juga. Kita mesti berkorban harta, jiwa dan raga supaya Islam ini menang. Kemudian bila kita baca sirah, perang Badar, perang Uhud, banyak pula perang, tak ada habis. Perang Khandaq, lepas perang Khandaq apa lagi? Perang Bani Mustalaq, kemudian perang Mu'tah, kemudian perang Hunain, perang Mekah dulu, perang Hunain, perang Tabuk, perang Khaybar, perang Bani Quraizah, perang Bani Nadir, perang Bani... Wah, ini macam ni sirah Rasulullah. Sebenarnya bukan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahaja yang menceritakan berkenaan dengan perang dan jihad ini. Baca Al-Quran, dan dalam Al-Quran terkandung tentang jihad. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang berhijrah dan yang berjihad. Ada jihad dalam tu. Oh, maknanya Al-Quran ini ada jihad, sirah Nabi pun ada jihad juga. Sebenarnya sirah menjelaskan Al-Quran. Apa yang Nabi lakukan semuanya adalah kerana Al-Quran. Hanya saja Nabi menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan, di sini kita mengajak masyarakat kita insaf dan sedar, bahawa banyak kekeliruan pada masyarakat kita berkenaan dengan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dinafikan mereka menyambut maulid Nabi, mereka mengenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa insaf, disambut bergarak dan sebagainya. Itu satu tanda yang mulia, sebab mengingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita kena ingat, kita bukan sekadar dituntut untuk mengingati kelahiran Nabi, tetapi kita dituntut untuk mengikut segala perjuangannya. Bermakna sirah Nabi ataupun jalan perjuangan Nabi sebenarnya adalah jalan perjuangan kita.
jalan perjuangan kita umat Islam, jalan perjuangan kita setiap orang individu. Siapa yang nak syurga Allah mesti ikut Nabi. Kemudian ikut Nabi bukan sekadar kehidupannya sahaja. Sebab ramai masyarakat kita suka mencontohi kehidupan Nabi. Apa maksud kehidupan Nabi? Kehidupan harian. Macam mana Nabi berjalan, macam mana Nabi berpakaian, macam mana Nabi berserban. Ya, tidak dinafikan perkara itu perkara yang mulia dan murni. Tetapi dalam masa yang sama kita mesti mencontohi kehidupan perjuangan Rasulullah, iaitu mencontohi sirah Nabi daripada mula diutuskan sehinggalah Nabi kita wafat. Daripada kehidupan baginda 24 jam kepada kehidupan baginda 23 tahun. Bagaimana baginda dan sahabat-sahabat menegakkan agama Islam. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW mengikut satu demi satu ayat Quran. Turunnya ayat ini Nabi lakukan, turunnya ayat ini Nabi lakukan, turunnya ayat ini Nabi lakukan. Perang Badar punya ayat, perang Uhud punya ayat ada, perang Khandaq punya ayat ada, perang Hunain punya ayat ada, perang Tabuk punya ayat pun ada. Semua dalam sirah ini semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Jadi masyarakat kita ajak mereka bukan sekadar memperingati kelahiran sahaja, tetapi kehidupan setiap kita yang ada pada malam ini mesti selari dengan kehidupan dan perjuangan Rasulullah. Mesti selari. Dan kalau selagi macam kita daripada Seremban Nabi Kuala Lumpur, kita mesti lalu Bangi, kita mesti lalu Nilai. Lepas Nilai Bukit Mahkota, lepas Bukit Mahkota mesti jumpa Bangi, lepas Bangi mesti jumpa Kajang. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, pergi mana tu? Pergi Kuala Lumpur. Dah sampai mana dah? Pilah. Apa nak sampai Pilah pula? Ini mesti lain. Atau orang tanya kita nak pergi mana tu? Pergi Kuala Lumpur. Dah jalan dah. Sekarang kat mana? Sekarang kat Alor Gajah. Apa pula Alor Gajah pula? Itu kan pergi Kuala Lumpur tu dah. Ya? Nak pergi Kuala Lumpur mesti lalu Kajang. Lepas Kajang Sungai Besi. Lepas Sungai Besi bagian. Macam itulah sirah. Kalau kita nak masuk syurga, kita nak masuk syurga, macam mana jalan dia, macam mana laluan dia. Tuan dan perempuan, kalau kita nak masuk syurga, tengok betul-betul sirah Rasulullah. Sebab sirah Nabi itulah jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Taala utuskan Nabi kita supaya Nabi tunjukkan kepada sahabat dan kepada kita cara masuk ke syurga. Kemudian kalau kita tengok, Nabi kena tindas lah, Nabi tak kena bunuh. Kemudian perang Khandaq, dalam musuh mengepung Nabi, sebab ada parit. Kalau tak ada parit tu, tentera Quraisy seramai 10,000 orang. Tak pernah orang Arab berlawan bilangan 10,000, tak pernah. Besar dunia Rom sampai 200,000 lawan Parsi 200,000. 200,000 lawan 200,000. Tapi orang Quraisy, Bani Ghatfan, Khaybar, pada perang 200-300 orang. Sikit dalam 500. Paling tinggi 1,000. Kemudian turun balik 500, 200. Tak ada sampai 10,000 kecuali perang Khandaq. Sebab perang Khandaq ni gabungan Quraisy, kemudian gabungan Bani Ghatfan, kemudian gabungan Yahudi Khaybar. 3 sekali bergabung. Yang ni 10,000 orang tersangat ramai pada adat orang-orang Arab Jahiliyah. Dan sebab ada parit yang disarankan oleh Salman Al-Farisi, orang Parsi. Sebab dia orang Parsi kalau perang dia buat parit. Orang Arab tak ada main parit. Jadi bila dengar tentera yang begitu ramai yang nak menyerang Madinah, Nabi panggil sahabat bersuara, macam mana ni, terlalu ramai ni, 10,000 ni kalau dia langgar Madinah, macam tu dah kalah Madinah lah.
Di bulldozer dengan orang 10,000 tentera, habis orang Madinah. Maka Salman berasal daripada Parsi. Dia kata, kita gali parit. Saya bagi di Pulau Pagang, di tempat saya gali parit. Sahabat terkejut, apa pula gali parit? Tak pernah kita berlawan, berperang, turun-temurun di Mekah, di Madinah, buat parit, tak pernah. Tibanya orang luar, orang Parsi kata gali parit. Tapi Nabi terima cadangan ni, maka digali parit. Jadi balik kepada kisah tadi. Perang Khandaq ni di depan orang musyrikin kepung, di belakang orang Yahudi belot. Jadi Nabi dah kena tersepit di antara dua. Sampai Allah Ta'ala sebut apabila badan tu dah rasa macam bergegar, seolah macam roh tu dah sampai ke tenggorok, sebab dikepung oleh kedua-dua pihak. Wazulzilu zizalan syadidan, dan mereka terasa digoncang dengan goncongan yang dahsyat. Soalannya, adakah kita merasa macam itu? Dan sirah adalah petunjuk ke syurga. Di antara dalam petunjuk-petunjuk itu, sahabat dan Nabi bergoncang jiwa mereka ke arah menuju ke syurga. Persoalannya, adakah kita pernah merasa macam itu dalam kita berjuang untuk agama kita? Kalau kita tak tengok sirah tu, tengok ayat Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu menyangka kamu masuk syurga? Ini Allah Ta'ala turunkan ni untuk kita, tuan-tuan ya, termasuk saya. Kita kena rasakan malam ni Allah Ta'ala tanya kita. Memang ada dalam Quran. Kalau kita tadarus bulan Ramadan, confirm kita akan baca. Faham tak faham bahasa Arab tu lain. Malam ni kita terangkan. Am hasibtum, adakah kamu menyangka an tadkhulul jannah, kamu boleh masuk syurga? Walamma ya'tikum, sedangkan belum datang kepada kamu mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepada kamu apa yang dikenakan kepada orang-orang sebelum kamu. Masathumul ba'sa wad-dharra wal zulzilu, mereka itu ditimpakan gegaran, ditimpakan kepayahan, ditimpakan mudarat, dan ditimpakan goncangan. Hatta yaqula rasul waladina ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullah. Sampai dah begitu teruk punya goncangan, Nabi teruk buat kerja dakwah dan sahabat-sahabat. Sampai tak, bila lagi Allah Ta'ala nak bagi menang, bila lagi Allah Ta'ala nak bagi menang, mata nasrullah, bila nak menang ni, kurang macam ni lah cikgu. Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahawa kemenangan Allah dekat. Tak ada tarikh, tak ada tarikh itu Allah Ta'ala seorang itu ya, tapi dekat. Dekat macam mana dekat? Wallahu a'lam, sabar ataupun tidak. Jadi tuan-tuan, jalan ke syurga mesti bergegar. Jiwa kita bergegar. Kalau tak bergegar, ni yang kita risau. Kita nak pergi ke Lumpur, mesti dulu kajang. Tiba-tiba apa hal kalau gajah ni? Ini mesti silap mana-mana. Tengok balik apa, papan tanduk, alah, terbalik. Sepatutnya ke arah sana, kita arah sini. Itu kita kena rujuk balik. Sebab tu tuan-tuan dan puan, sirah sangat penting. Sirah ini sangat penting. Jadi kekeliruan dalam masyarakat kita tengok. Pertama sekali, mereka merasakan sirah ini macam sejarah je. Mereka menyangkakan bahawa sirah ni macam sejarah. Dah baca, lepas baca selesai. Macam baca novel. Dia baca novel, bagus cerita ni. Kemudian tanya dia lepas sebulan, macam mana novel yang kau baca itu? Dah tak apa ingat, tapi sedap. Al-Quran ini, ramai dari kalangan masyarakat ni dia baca. Satu, tak cuba nak memahami dalam bahasa Arab. Dah kita ni tak tahu bahasa Arab, bacalah terjemahan. Baca terjemahan pun tak berapa terang juga. Pergilah kuliah tafsir Al-Quran, sirah yang memahamkan kita tentang isi kandung Al-Quran. Bila dah faham,
Kadang-kadang lupa. Bagus lah, memang ada lah cerita Al-Quran tu macam tu. Sirah tu ada, Nabi buat macam ni, tapi dah tak apa ingat lah. Ya. Tak usah cerita lah ya. Nama isteri Nabi pun dah tak ingat. Nama dan sebagainya. Jadi kekeliruan dalam masyarakat kita melihat bahawa sirah ini adalah satu sejarah, macam buku-buku sejarah. Jadi lepas dia faham kisah-kisah, tidak ada pengajaran apa-apa yang boleh diambil. Kisah Fir'aun, cerita Fir'aun lah. Itu yang dirasakan oleh ramai dalam masyarakat kita. Bila dengar cerita-cerita orang munafik yang tergambar oleh sebahagian masyarakat kita ni, orang munafik zaman Nabi itu. Jadi bila Allah cerita kisah-kisah orang munafik, itu memang ada. Zaman Nabi ada orang munafik. Dia tak memikirkan di depan mata dia siapakah orang munafik, apakah sifat orang munafik. Itu satu, ya, kekeliruan menganggap bahawa sirah ini sejarah semata-mata. Sebenarnya dia bukan sekadar sejarah, dia adalah SOP. Itu bahasa sekarang, bahasa zaman COVID, SOP. SOP ini bila keluar, pengumuman tu buat di Kuala Lumpur, semua sampai ke handphone. Sedangkan handphone ni kena, WhatsApp ni kena forward, ya? Ber-WhatsApp lah, ber-forward lah, sebab penting. Sebenarnya Al-Quran ini macam SOP, mesti dibaca setiap baris, apakah petunjuk dia, kemudian diamalkan. Macam SOP juga. Boleh keluar rumah, keluar rumah. Tak boleh, tak boleh. Penjarakan 1 meter, 1 meter. 2,5 meter, 2,5 meter lah, kalau 2,5 meter. Maknanya setiap minggu tu menjadi petunjuk kepada orang yang ingin selamat daripada COVID. Al-Quran ini dia petunjuk kepada kita setiap detik. Kalau sahabat tu setiap minggu turun Quran, macam mana kita tengok SOP sekarang ni, macam itulah sahabat menerima Quran lagi. Minggu ni keluar ayat ni, buat. Minggu depan keluar ayat ni, buat. Minggu depan keluar ini, buat. Kemudian saling bertanya pula, macam itu saling bertanya, semua dah boleh sembahyang ke belum? Belum boleh? Tak boleh ke? Boleh 12 orang je, boleh 3 orang je, sajid boleh 50 orang je. Macam itulah sahabat lagi. Turun dia ayat, saling berbincang. Kau dah buat belum makin banyak ayat? Belum lagi lah. Engkau, aku dah buat lah. Turun lagi ayat, turun lagi ayat. Macam tu sahabat dahulu menghadap Al-Quran Al-Karim. Macam itulah sirah Rasulullah SAW. Kemudian tuan-tuan, kita tengok musuh-musuh Islam ni, mereka-mereka yang faham agama Islam. Sebab apa mereka faham agama Islam? Sebab mereka ada profesor-profesor Islam. Bukan profesor beragama Islam, profesor ilmu Islam. Mereka tidak beriman, tapi mereka belajar sejarah Islam, Al-Quran, hadis, dengan tujuan untuk mencari di manakah lubang-lubang yang boleh mereka gunakan untuk melemahkan umat Islam. Contohnya mereka tengok perjanjian Hudaibiyah. Nabi buat perjanjian Hudaibiyah dengan Quraisy. Bila buat perjanjian damai dengan Quraisy, sebelum itu perang Khandaq. Quraisy bergabung dengan Bani Ghatfan, bergabung dengan Yahudi Khaybar, membentuk 10,000 yang tak pernah dapat dibuat oleh orang Arab. 10,000. Nasib baik dia panggil, seperti yang diceritakan tadi. Kemudian Nabi SAW membuat perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata dengan Quraisy sahaja. Quraisy pula setuju. Bila Quraisy setuju, gencatan senjata 10 tahun tidak berperang dengan Nabi Muhammad. Apa Nabi buat? Berehat? Tidak. Nabi berperang, tapi Nabi tak berperang dengan Quraisy. Nabi berperang dengan 2 lagi kumpulan yang bersama dalam perang Khandaq yang menolong Quraisy, iaitu Bani Ghatfan dengan Yahudi Khaybar. Nabi lanyak satu-satu kabilah-kabilah kecil yang ada dalam Bani Ghatfan, satu-satu Nabi serang sampai lumpuh Bani Ghatfan. Kemudian Khaybar, 2
200 km kita boleh pergi. Tuan-tuan kalau pergi Madinah, tambah lagi 200 km ke Khaybar. Di situ ada banyak kubu-kubu Yahudi. Nabi hantar tentera serang pula Khaybar. Jadi lumpuh Bani Ghatfan sampai kalah Khaybar, tinggallah Quraisy terkonteng-konteng seorang diri. Daripada 10,000 tadi, Quraisy kembali menjadi dalam 3,000 orang sahaja. Dah jadi lemah. Kemudian kejahatan senjata 10 tahun Nabi pun, macam mana kejahatan senjata 10 tahun ni? Dan Nabi hidup lagi tidak. Kalau memang 10 tahun Nabi dah wafat. Tiba-tiba Quraisy membatalkan perjanjian. Bila Quraisy batalkan perjanjian, Nabi serang dan Nabi tawan Makkah. Jadi ini petunjuk. Tapi umat Islam sebab menganggap sirah ini cerita lama macam tu, tak ambil sebagai petunjuk, umat Islam lalai, lemah. Tapi Yahudi Israel mengambil cerita tu sebagai panduan mereka. Mana yang paling kuat? Orang Arab, orang Mesir. Iraq penduduk 30 juta je, Saudi pun 30 juta, Mesir penduduknya 100 juta. Tentera Mesir Nabi kata khaira ajnalil ard, tentera yang terbaik di dunia, tentera Mesir. Maka dibuat perjanjian Camp David pada tahun 79 yang kita tahu. Ya, berlaku Camp David di antara Presiden Sadat dengan Menahem Begin. Jadi diikat Mesir tak boleh perang. Kita berdamai ya, dan Mesir pun tak boleh berperang lah. Dibantainya Iraq, dibantainya Lebanon, dibantainya Syria. Sampai lumpuh negara Arab. Tinggallah Mesir terkonteng-konteng, tidak boleh berperang. Sampai hari ini Mesir tak boleh berperang sebab perjanjian damai. Dan sebab itu Israel dia lanyak satu-satu. Jadi orang kafir pula yang mengambil sirah sebagai petunjuk. Sedangkan orang Islam menganggap sirah itu sejarah biasa, ataupun langsung tak baca sejarah pun ada. Ya, asyik dengan pemain bola sepak, artis, tuni apa semua, tidak mengambil Al-Quran, tidak mengambil sirah Nabi sebagai petunjuk. Jadi tuan-tuan dan puan, sepenuh kita menyambut Maulid Nabi dalam masa 2 minggu sahaja lagi daripada sekarang. Kita hendaklah tanam azam dan kesedaran. Kita mesti mempelajari sirah. Setiap rumah kita, tuan-tuan dan puan, mesti ada buku sirah. Dan buku yang terbaik adalah Rahib Makhtum. Ini diterjemahkan oleh Yayasan Dakwah Islamiah. Tebal buku dia, terjemahan dia bagus. Saya sarankan semua tuan-tuan dan puan beli. Sekarang ni beli pun tak susah, pakai handphone Shopee. Klik je sampai 3 hari sampai, keluar duit je. Tak payah pergi ke kedai ke, cari mana dekat arah-arah ke, tak payah. Rahib Makhtum, terjemahan Yayasan Dakwah Islamiah, klik, bayar duit sampai ke rumah kita. Kita baca. Jadikan dia panduan dan petunjuk dan SOP dalam kehidupan kita. Mulai pada hari ini, sirah Nabi bukan sejarah. Sirah Nabi adalah sirah kita. Perjalanan hidup Nabi adalah perjalanan hidup kita. Perjuangan Nabi, perjuangan kita. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah, insya-Allah. Dan Allah Ta'ala menyebut apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Telah ada pada Nabi untuk kamu contoh teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharap keredaan Allah dan mengharap syurga di akhirat. Siapa yang harap dua ni, mesti ambil Nabi sebagai contoh. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.